Buat apa nak sombong dengan apa yang ada pada kita, jawatan yang ada kat kita, pangkat yang ada kat kita? Buat apa kita nak sombong? Benda ni semua sebagai pinjaman dan titipan daripada Allah, dan ia hanyalah amanah untuk kita selesaikan. Buat apa nak sombong? Sebab tu dalam ayat ni dia ajak kita. Ayat ni dia nak bagi mantam akidah kita ni. Nak apa-apa, waktu kita duk baca, waktu kita depan Tuhan, kita tak ada apa pun. Nak bebaskan kita. Kalau istilah lah ni dia kata nak memerdekakan hati kita daripada sifat dalam setiap diri manusia. Kena ada perasaan dakwah. Bukan hanya ustaz-ustaz yang main aja, bukan hanya tok imam saja. Kita ni semua kena ada sifat dakwah dalam diri kita. Tak boleh nak dakwah siapa-siapa di kalangan kita pun, keluarga kita wajib kita dakwah. Isteri kita dakwah, anak-anak kita dakwah. Dia orang lelaki lah. Kena bagi dakwah dekat mereka. Ustaz, saya tak menikah lagi, Ustaz, kata. Tak ada isteri, tak ada anak. Diri kita kena dakwah. Macam mana nak dakwah diri kita, tuan-tuan sekalian? Iaitu paksa diri kita untuk buat amal ibadat. Yang tu dakwah tu. Dengar azan dan ikut dakwah. Tak boleh dan lagi mati celah-celah ni macam mana pula tak dan sembahyang, sedang ke waktu masuk dah. Itu dakwah diri kita. Maknanya dalam kehidupan kita semua perlu ada dakwah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdul Rahman ibnu Ghanam radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man qala qabla an yansarif wa yathni rijlahu min salatil maghrib was subh la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan minasy syaitanir rajim wa lam yahilla li dhanbin yudrikuhu illa syirk fakana min afdalin nasi amalan illa rajulah yafduluhu yaqul afdala mimma qal atau kama qal. Hadis sahih rawahu Ahmad. Sebuah hadis daripada Abdul Rahman ibnu Ghanam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa-siapa sebelum daripada nak mangkit, selepas daripada semayang maghrib dan semayang subuh, sebelum nak mangkit daripada semayang maghrib dan semayang subuh, dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sebelum daripada semayang, selepas daripada semayang maghrib dan selepas daripada semayang subuh. Nabi kata wa yathni rijlah, dalam keadaan kaki dia tak kepak duduk macam mana duduk bersila. Tuan-tuan kena ingat, lepas semayang subuh, lepas semayang maghrib, 2 semayang ni. 2 semayang ni Nabi kata kalau boleh jangan tinggal langsung.
untuk kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang mana kita duk baca selalu dah 10 kali. Tok Imam tadi pun ada baca 10 kali. Nabi kata duduk dalam keadaan macam mana dalam semayang, sama ada duduk macam tahiyat awal ataupun macam tahiyat akhir. Duduk macam tu, menghadap ke arah kiblat. Apa makna yang kita duk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang 10 kali kita duk baca. Tiap kali lepas subuh, tiap kali lepas maghrib, 10 kali nanti kita duk baca. Macam mana yang tuan-tuan tahu yang kata la ilaha illallah, yang tu memang kita tahu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, dan Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Wahdahu makna dia, dialah Tuhan kita, dan kita minta lindung kepada Allah. Kita tak mau mensekutukan Tuhan, sama ada daripada sekutu amalan perbuatan ataupun sekutu daripada amal ibadat. Amalan perbuatan kita ni apa? Kita duk pergi cari tok-tok bomo yang duk menurun dan sebagainya. Kita duk percaya kepada pokok-pokok besar yang boleh bagi, duk ingat bagi manfaat ke, bagi mudarat ke. Kita duk percaya kepada benda karut-marut ni, yang tu perbuatan. Manakala satu lagi daripada segi amalan. Amalan apa makna tuan-tuan? Kita buat amal ibadat bukan kerana Allah. Yang ni yang Nabi takut. Nabi takut pasal kita buat amal ibadat, pasal kita nak tunjuk dekat orang. Istilah dia, yang ni adalah syirik. Syirik apa? Kita menduakan Allah. Pasal kita semayang, rupa-rupanya dalam diri kita ni bukan kerana Allah, tetapi kerana benda lain. Sahabat Nabi pernah diberi nasihat oleh Nabi. Nabi kata, inna akhwafa alaikum. Nabi kata, aku cukup takut kepada hamba. Benda yang akan berlaku kepada hampa ni, iaitulah melakukan syirkul asghar, syirik yang kecil. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Syirik kecil itu apa? Maka kata Nabi SAW, dalam amalan kamu itu ada satu perkataan riya, iaitulah kamu nak tunjuk ke orang. Dalam bahasa Arab dia kata ra'a, asal daripada perkataan ra'a. Ra'a ni maksud dia tunjuk, orang tengok. Riya tu makna dia kita buat satu amalan, kita nak tunjuk ke orang. Kita main semayang di masjid, kita nak tunjuk ke orang, kata kita kaki masjid. Kita sedekah, kita nak tunjuk ke orang, kata kita ni pemurah. Kita baca Quran, kita nak tunjuk ke orang, kata kita ni qari. Entah. Sebab bersabit dengan hadis Nabi yang lain. Ada 3 golongan yang ketika mana di akhirat, ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Penawar Hati kalau tak silap saya. Bukan penawar bagi hati, tetapi penawar hati, hadis 40. Karangan Syekh Fahmi Zamzam, Abu Ali An-Nadwi dia buat. Dia duduk dalam hadis yang ketiga ataupun hadis yang keempat. Tajuk dia dermawan ulama dan juga ahlul Quran. Dia terseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasal dia buat amalan, pasal dia buat satu-satu amalan, amal ibadat bukan kerana Allah, tetapi kerana nak mendapatkan kepentingan masing-masing. Dibawa seorang alim ulama di hadapan Allah Ta'ala, yang atas dunia dulu dia menyebarkan ilmu merata ceruk. Atas dunia dulu anak murid dia ramai. Atas dunia dulu ramai orang yang mengharapkan ilmu daripada dia. Ketika mana di akhirat dia dibawa depan Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada dia, dengan kesungguhan dia pergi cari ilmu, Tuhan tunjuk satu persatu macam mana hidup dia atas dunia dulu. Dia pergi mengaji di pondok ni, dia pergi mengaji di sekolah ni, dia pergi mengaji di universiti ni, habis-habis dia ada ilmu, dia sebarkan ilmu tu merata ceruk. Orang ramai suka kepada dia, dia meninggal.
Bila dia meninggal, Tuhan tanya dia, aku bagi ke hang ilmu, hang sebarkan ilmu ni pasal apa? Dia kata, biwajhika, aku buat semua ni ya Allah kerana aku mengharapkan redha daripadamu ya Allah. Tuhan kata, kadzabta, hang pemohong. Tuhan kata, walaupun nampak macam hang ikhlas, walaupun nampak macam hang buat amal ibadat kerana aku, tetapi rupa-rupanya dalam diri hang buat satu amalan, hang nak hang sebarkan ilmu kepada orang, hang nak minta orang hormat hang dan orang anggap hang adalah ulama besar. Yang tu yang ada dalam diri hang. Tak ada siapa tahu, tuan-tuan. Oi, takut. Saya yang duk bercakap ni pun kita risau. Sehingga kan Tuhan panggil malaikat. Tuhan kata tarik dia, heret dia, lempak masuk api neraka. Bokmai yang kedua pula, iaitu ahlul Quran. Rajin baca Quran, dia pergi mengaji, dia hafal Quran, suara dia sedap dan sebagainya. Tuhan tanya dia, aku bagi ke hang segala nikmat ni, hang buat apa? Dia kata apa? Dia kata, biwajhika ya Allah, aku buat semua ni kerana mengharap redha-Mu ya Allah. Tuhan kata, kadzabta, hang pemohong. Tuhan kata, walaupun atas dunia orang tengok hang nampak macam ikhlas, hang baca Quran ni, hang tak mau apa-apa penghargaan, betul, tetapi sekelumit dalam hati hang nak orang anggap kata hang ni pandai baca Quran, hang ni sedap baca Quran. Habis. Bukma yang ketiga, dermawan, yang rajin duk bagi duit mata cerok. Lepas tu dia duk habak pula ke orang, kalau boleh tu saya duk habak lah, kata saya yang bagi. Konon-kononnya tu. Tapi sebenarnya dia mengharapkan kalau boleh dermawan dia itu dicerita di kalangan orang ramai. Dia juga diheret oleh Allah, dimasukkan ke dalam api neraka wal-ayazubillah. Sebab tu doa yang kita baca lepas daripada semayang, wahdahu la syarikalah, Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan kita, tidak ada sekutu bagi dia. Kita minta kepada Allah, jauhkan kita daripada sifat-sifat yang boleh menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab tu baca betul-betul, tuan-tuan sekalian. Yang nak jaga kita, yang nak pelihara kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul minta kepada Allah, kalau kita betul-betul memohon kepada Allah, benda tu nanti Tuhan akan bagi. Tapi sayangnya kita lepas daripada semayang, bila duk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa semua tu, dia tahu apa nak fokus. Tuhan tengok pun dia ni betul kan nak minta kat aku. Kan duk baca sampai duk relin, mata cerah, duk garu kaki, duk koyak cekam sampai duk cium. Dia jadi gitu. Pelik mereka ni. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kita duk baca kepunyaan Allah Ta'ala, segala kerajaan, segala kekuasaan. Lahul hamdu, dan segala kepujian hanyalah milik Allah. Manusia tak boleh, tak layak untuk nak terima puji. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Ya Allah, bagi kamu ya Allah kekuasaan, bagi kamu ya Allah kerajaan, bagi kamu ya Allah segala-galanya. Kalau hari ini kita pemimpin pun tuan-tuan, kita kena ingat kita diangkat oleh Allah. Walaupun kita dipilih oleh manusia, tapi kita diangkat oleh Allah. Maknanya apa? Kita tak boleh sewenang-wenangnya dengan kekuasaan yang Tuhan bagi, kita mengikut rentak dan hawa nafsu kita. Pasal benda ni boleh ditarik oleh Tuhan bila-bila masa. Buat apa nak sombong dengan apa yang ada pada kita, jawatan yang ada kat kita, pangkat yang ada kat kita? Buat apa kita nak sombong? Benda ni semua sebagai pinjaman dan titipan daripada Allah, dan ia hanyalah amanah untuk kita selesaikan. Buat apa nak sombong? Sebab tu dalam ayat ni dia ajak kita. Ayat ni dia nak bagi mantam akidah kita ni. Nak apa-apa, waktu kita duk baca, waktu kita depan Tuhan, kita tak ada apa pun. Nak bebaskan kita. Kalau istilah la ni dia kata nak memerdekakan hati kita daripada sifat ketuanan kepada sifat kehambaan. Dan benda inilah yang disebut oleh Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Kalau kita pernah baca kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Kathir, dia memuatkan satu cerita. Yang cerita ni kalau mai masa merdeka ya tuan-tuan sekalian, cerita ni lah paling popular. Sahabat Nabi bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Waktu tu zaman
Khalifah Umar Al-Khattab, dia mengangkat Sa'ad ibn Waqqas untuk menjadi komandan dan jeneral kepada tentera-tentera Islam. Sa'ad ibn Waqqas ni pula ketika mana nak lawan, nak menentang tentera Parsi, waktu tu berlaku pada 14 Hijrah, pada bulan Muharram. Tentera Parsi dah mula nak serang tentera Islam. Mereka panggil, mereka buat satu rundingan, mereka buat satu surat, mereka hantar kepada Khalifah. Khalifah menek kepada Sa'ad ibn Waqqas. Sa'ad ibn Waqqas hantar di kalangan tentera kita ni supaya pergi sembang dengan Panglima Parsi yang bernama Rustum. Panglima Parsi panggil, mai dulu. Sebelum nak lawan dengan kami, mai dulu, kita sembang dulu. Dia hantar siapa tuan-tuan? Sa'ad ibn Waqqas, dia hantar seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir. Tuan-tuan dengar nama ni elok. Rib'i bin Amir, jarang kita buh nama orang Melayu ni. Kalau bubuh nama Melayu Rib'i bin Amir, dia panggil I lah. Macam nama Syafi'i lah. Nama sedap Syafi'i, dia panggil PI kan. Nama Mahmud, dia panggil Mud kan. Orang Melayu ni dia pandai reka. Tuan-tuan, Mud tu bahaya sebut ni. Minta maaf sebut ada nama Mud kan ni, tak ada nama. Mud ni kalau bahasa Arab makna dia mangkuk. Kita panggil pula Mud, palang Mud. Palang mangkuk, mangkuk duk panggil mangkuk ayun lah kawan tu. Itu bahasa ni kena ni tuan sekalian. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Kathir, dia kata sebelum nak terjadi satu peperangan yang disebut sebagai peperangan Qadisiyah yang berlaku pada 14 Hijrah. Qadisiyah ni adalah satu tempat di Iraq. Parsi nak menaluki Iraq. Dia panggil, diantar Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ni tuan-tuan sekalian, dia di antara tentera Islam yang kecil. Dia ni kecil, rendah, dia bukan besar pun. Waktu kena pi Sa'ad bin Waqqas minit be kadang hang tolong pi jumpa Rustum lah, dia kata tak apa, saya pi dia kata. Dia pi bawa pedang satu, lepas tu dia bawa tombak satu, dan dia naik kuda paling kecil. Kalau bahasa kita kuda padi. Dia naik kuda tu. Sampai di istana Rustum tu, di tempat kubu mereka tu, dia turun daripada kuda dia nak masuk, pengawal tahan dia. Pengawal kata nak masuk dalam, kena ni bawa keluar, pedang apa semua ni kena bawa keluar. Dia kata aku tak bawa keluar. Dia pun pengawal, aku tak bawa keluar. Pasal bukan aku nak main, dia kata ni ketua hamba yang panggil aku. Kata apa, kalau hamba nak ambil, aku nak balik. Dia kata. Pengawal itu pun dia habang kepada Rustum, kata ni tentera Islam main dah, dia ni akai banyak sikit. Rustum kata okey masuk. Dalam nak masuk tu, Rustum dia nak bagi juga tentera Islam ni supaya tunduk kepada dia. Dekat pintu tu dia bubuh galang tuan-tuan sekalian. Dia bubuh satu galang, nak masuk tu nak kena tunduk kepala tu. Rustum duk ada di depan, dia duk tunggu lagu tu ya. Bila nak masuk nak kena tunduk. Rib'i bin Amir walaupun kecil, walaupun nampak macam orang biasa, tetapi akai dia ni berjalan. Dia nak tunduk lagu tu, dia tak pi kok depan, dia lalu kok belakang. Dia tala pungkok dulu masuk. Dia masuk pungkok dulu tuan sekalian. Rustum tengok-tengok, dia ni bukan calang-calang orang ni. Selalunya orang kecil ni akai jenuh, lalu yang buruk depa. Kan dia? Orang hak besar-besar tu kena makan dengan depa gitu ya. Hak kecil ni dia pandai pusing dia putar kecil. Bila dia masuk tu dia pegang tombak dia, dan kebetulan tombak dia tajam, dia berjalan sambil dia duduk letak kapet tu. Tap letak kapet. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Dalam kitab Bidayah wa Nihayah nak abang apa? Dia nak tunjuk kapet walaupun hebat pitara mana sekalipun, bila mai tombak ni dia tembus juga untuk nak menghilangkan kesombongan tentera-tentera yang kata tentera-tentera Parsi itu. Bila duduk di hadapan Rustum tanya kepada dia, apa yang menyebabkan hang berani nak mai? Sebab nyawa boleh melayang bila-bila masa ya. Pi ke kubu depa tuan-tuan sekalian. Maknanya pi turun tentu kalau keluar nyawa melayang tuan-tuan sekalian, tak ada apa dah. Sebab pi tu kubu depa.
Tuan-tuan, tentera Islam waktu tu 30,000. Sedangkan tentera Parsi di saat itu 200,000. Pakat duk berkawal lah. Tapi yang kata Ribai ni dia tak boleh, dia tak berasa gerun, dia tak berasa takut, dia turun pi. Bila dia turun pi, tuan-tuan, Rustum tanya kepada dia, apakah yang menyebabkan kamu berani untuk nak mai ke sini? Dia jawab, Allahu ta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dia kata sebenarnya yang membuatkan aku berani nak mai berjumpa dengan hang ni bukan kena paksa, tetapi Allahu ta'athana, Tuhanlah yang mengutuskan kami untuk nak mai. Oh, dia pegang macam tu. Allahu ta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dia kata Tuhanlah yang mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada duk pi sembah sesama manusia kepada sembah Allah. Aku mai ni bukan saja nak berhadapan dengan hang. Aku mai ni bukan saja nak berunding dengan hang, tetapi aku membawa satu message. Message apa? Aku nak habaq kepada hangpa semua, jangan hangpa sembah manusia seperti mana hangpa sembah Tuhan. Sebab manusia bukan Tuhan. Aku nak keluarkan perhambaan manusia kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu tu tuan-tuan sekalian, kalaulah general ataupun raja Parsi apa semua, orang menganggap mereka ni dewa, depa ni adalah wakil Tuhan. Nak jumpa depa nak kena sembah, nak jumpa depa nak kena kira anggap depa ni memang macam Tuhan. Jadi nak buang semua benda-benda macam tu untuk sembah Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata aku mai ni juga wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, aku nak mengeluarkan manusia daripada hanya duk fikir dunia untuk nak fikir akhirat yang lebih luas, daripada duk bergaduh tentang harta benda dunia untuk nak fikir akhirat yang di sana lebih banyak harta yang kekal dan juga abadi. Dia nak abang macam tu. Sebab tu mesej dia pi tu bukan hanya berunding tetapi untuk berdakwah. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, dalam setiap manusia, dalam setiap diri manusia kena ada perasaan dakwah. Bukan hanya ustaz-ustaz yang mai aja, bukan hanya tok imam saja. Kita ni semua kena ada sifat dakwah dalam diri kita. Tak boleh nak dakwah siapa-siapa di kalangan kita pun, keluarga kita wajib kita dakwah. Isteri kita dakwah, anak-anak kita dakwah. Dia orang lelaki lah. Kena bagi dakwah dekat depa. Kata ustaz, saya tak menikah lagi ustaz, kata. Tak ada isteri, tak ada anak. Diri kita kena dakwah. Macam mana nak dakwah diri kita tuan-tuan sekalian? Iaitu paksa diri kita untuk buat amal ibadat. Yang tu dakwah tu. Dengar azan dan ikut dakwah. Tak boleh dan. Saya pergi mati celah-celah ni macam mana pula tak dan sembahyang. Sedangkan waktu masuk dah. Itu dakwah diri kita. Maknanya dalam kehidupan kita semua perlu ada dakwah. Yang ketiga, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Aku mai ni, aku nak keluarkan manusia daripada keterhambaan kepada agama-agama yang menyusahkan kepada keadilan Islam. Aku nak ajak hangpa masuk kepada Islam ni. Daripada hangpa duduk agama lain hak karut marut, agama lain yang caca merba, nak bawa mai kepada keadilan Islam. Sebab agama lain antara dia apa? Raja-raja ni adalah orang yang berkuasa. Raja ni mulia, raja ni tidak ada dosa. Itu agama lain. Pasal itu bila berhadapan dengan raja-raja tuan-tuan, kita menganggap raja itu sebagai Tuhan. Itu pada agama yang lain. Sedangkan pada agama Allah Subhanahu wa taala, la arabi wa la ajami illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan pada Arab, tidak ada kelebihan pada orang ajam, bukan orang Arab, melainkan kelebihan adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Pangkat dan darjat tak ada apa. Sebab tu bila kita meninggal tuan-tuan, Nabi habaq yatba'ul mayyit thalatha. Nabi kata bila meninggalnya seseorang manusia akan mengikut mayat dia ke kubur ada 3 benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga dia, harta benda, pangkat darjat dia. Yang ketiga adalah amal-amal ibadat, amal-amal yang dia buat atas dunia.
Nabi kata fayarji'u thnani, dua benda akan balik. Bila dah tanam tok syekh ni, dah tanam habis, dua benda nanti akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan kekal dengan dia satu aja. Apa dia? Iaitulah amal ibadat dia. Hang pangkat besar macam mana sekalipun, dekat batu nisan tak tulis pun pangkat hang. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan lagu duk jegir kat siapa-siapa? Nampak macam keras nak mula no? Kan? Tak, dia mukadimah macam tu. Dia bagi nada dulu, sekali dia ujung-ujung baru dia main nak kona api keladi kan, nak kona api mana dulu kan. Dia kena lagu tu. 3 benda tuan-tuan sekalian. 2 benda balik. Ahli keluarga balik, teriak pilah macam mana pun tetap balik. Pangkat darjat tuan-tuan sekalian. Waktu mati tu orang kata sebab meninggal. Oh tu datuk tu meninggal, contoh lagu tu lah. Kan, oh profesor, doktor sekian-sekian dia tu meninggal. Waktu Tok Imam baca talqin dia tak sebut wahai Datuk Profesor Tan Sri Wan Sri, apa dia dah sebut ke? Dia kata buat tergeliat lidah aku dia sebut nama wahai Pian binti Aminah. Yang tu dia sebut, yang tu tu sekalian. Kan hak tu dia sebut. Hak pangkat-pangkat tak sebut. Tara tu pun tak sebut. Tak ada apa yang boleh bersama dengan kita melainkan amal ibadat kita. Kemudian Rib'i bin Amir dia jawab lagi tuan-tuan. Dia kata fa arsalana bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaih. Dia kata Allah Subhanahu wa taala utuskan kami juga adalah untuk kami nak membawa orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kami nak dakwah orang. Kami Islam, kami nak dakwah orang. Cara macam mana nak dakwah orang? Macam-macam cara. Zaman tu dengan cara peperangan. Tuan-tuan sekalian. Zaman kita cara peperangan dah tak ada dah. Dengan cara macam mana tuan-tuan sekalian? Dengan cara kita tunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang bukan Islam. Kita ada kawan, tuan-tuan kerja dulu ni ada orang kawan yang bukan Islam. Tunjukkan akhlak yang baik, itu dakwah. Ni yang duk jadi herot ni bukan pasal apa. Pasal dia pula duk tengok kita, you tara puasa ke hari ni? Dia kata orang bagus ya puasa, aku tak puasa. Kita pula duk pergi suruh dia pula beli nasi baik kita. You tak semayang Jumaat ke? Dia kata semayang Jumaat tu semua depa tu belum tentu syurga lagi. Aku dah syurga dah, dia kata. Sebab tu aku tak pergi semayang Jumaat. Oh itu macam ke? Tengok kawan ni berkena mohong, kawan ni tak masuk Islam sampai ke sudah. Pasal duk tengok aku tak Islam pun lagi bagus daripada Islam. Tuan-tuan. Kemudian kata Rib'i bin Amir, faman qabil dhalik qablana minhu wa raja'na anhu. Barang siapa yang terima Islam, maka kami akan terima dia sebagai saudara kami. Orang Islam adalah orang yang bersaudara, tuan-tuan. Itulah di antara hikmah merdeka ni. Dia bukan masalah masyarakat majmuk ke apa, bukan masalah tu. Masalah kalau hang Islam, hang saudara kami lah. Tapi kalau hang bukan Islam pun, bukanlah kami nak serang hang, bukan kami nak perang hang. Kami akan tunjuk akhlak yang baik kepada hang. Sekurang-kurangnya dengan akhlak tu boleh hang masuk Islam. Itu maksud dia. Dan dia kata waman aba qatalnahu abada hatta nufdiya ila mau'udillah. Dan kalau hampa enggan masuk ke dalam Islam, kami akan sentiasa memerangi hampa. Perang waktu tu masuk apa tuan-tuan? Kami akan sentiasa berdakwah. Kami tidak akan putus asa untuk nak dakwah hampa, nak dakwah hampa, sampailah hampa masuk ke dalam Islam. Kerana dijanjikan oleh Allah Ta'ala macam mana yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami. Itu kata-kata Rib'i bin Amir kepada Rustum, panglima besar tentera Parsi, tuan-tuan. Bila dengar macam tu, Rustum pun kata, ni bukan main orang ni bukan orang biasa ni. Dia panggil di kalangan lam-lam dia, tahu lam-lam ni orang panggil kuli lah kan, di kalangan orang bawah-bawah dia ni dia panggil. Dia kata hampa dengar lah tadi, dia kata apa? Dia kata dengar, oi hebat, dia kata Rustum kata hebat tentera macam ni, walaupun nampak kecil, walaupun main dengan kuda padi walaupun berjalan pun nampak lain macam dia kata, tapi bila dia bercakap sedih ni, nampak tu di sisi hati dia tu, apa yang dia cakap memang keluar daripada hati, dan dia betul-betul nak mempertahankan Islam ni. Hampa nampak hebat tak hebat dia ni. Depa kata apa tuan-tuan sekalian? Depa kata kepada Rustum tu, depa kata bos. Dia panggil bos aku, bos.
Dia bercakap yang lebih. Tengok baju dia pun teruk. Memanglah. Rib'i bin Amir mai hari tu tuan-tuan sekalian. Dia mai pakai baju lusuh ya. Baju pun teruk. Nampak selekeh sangat. Hebat pilah cakap pun tapi nampak selekeh. Apa kata Rustum? Wailakum la tanzuru ila thiyab wanzuru ila ar-ra'yi wal kalami was-sirah. Rustum kata kepada kawan-kawan dia, kepada apa nama lam-lam dia ni, kepada kuli-kuli dia, dia kata wailakum, dia kata. Wailakum ni maksud dia celaka betul hamba ni. Pasal apa hamba ni celaka? La tanzuru ila thiyab. Hamba jangan tengok pakaian dia. Tetapi wanzuru ila ra'yi. Hamba tengok macam mana pandangan dia tentang Islam. Hamba tengok tu. Dia cerita bab Islam tu nampak jelas. Dia cerita bab Islam tu nampak kemas. Dan dia membawa pembawakan Islam tu memang betul-betul dia menghayati Islam. Yang tu baru betul orang Islam. Kita hari ni tuan-tuan minta maaf bukan di Keladi ni. Di Ubi. Ada Ubi. Mai masjid ni nampak semak. Tapi keluar-keluar masjid tu dia tak apa nak tunjuk Islam ni. Kan? Nak buh kepiah pun dia okey kan, dia kata buh kepiah nampak cantik kan, payah dia kata masuk shopping komplek buh kepiah orang tengok satu macam, dia kata lah kali kepak kepiah bulan pakit ke tu. Dia berasa leceh. Bila Islam ni dia berasa leceh tuan sekalian. Tunjuklah kata kita tu Islam kan. Lepas tu dia habaq apa lagi, dia kata unzur ila kalam. Hampa tengok macam mana cara dia bercakap. Dia cerita bab Islam ni nampak kemas, sedang. Kemudian wasirah, dan macam mana cara hidup dia. Dia betul-betul menghayati Islam. Innal araba yastakhifuna bithiyabi wal ma'kal. Rustum habaq kepada mereka, orang Arab dia kata, semangat orang Arab ni, mereka ni anggap kepada pakaian dan makanan ni benda ringan, benda biasa. Orang Melayu pula benda tu benda berat. Nanti tak betul tuan sekalian. Malam ni ada ceramah, ada ceramah, lepas tu ada makan. Dia tanya apa pula? Tak ada, balik makan sendiri di rumah. Tu yang aku malas nak main. Ya. Nampak kan kata orang kita ni, dia kira sabda tu. Soru tak omis dia kata. Dia nak macam tu. Pergi tak mana-mana apa lagu tu ah? Kan, dia kata macam mana? Ada makan kita pergi. Lepas tu dia kata ni, dia buat apa, merdeka ni buat belarak apa sikit. Oh ya ke? Makan ada. Lepas tu tak dapat baju belarak benda nak ya. Yang bapak ni. Tu pun tak nak. Kan? Bukan kata di Keladi pun sama kan? Lagu tu lah. Kalau masjid nak buat, lepas ni kita buat belarak sikit, kita buat kemerdekaan sikit, dia kata nak buat jalan, okey. Lepas tu bendera apa semua tak apa, masjid support apa. Lepas tu baju tak ada, nak pakai bagi sama ke apa. Kita ada pakai kain putih, kapan tu bagi sama semua. Kan? Kita duk fikir yang tu. Wa yasununal ahsab, dan mereka itu menjadikan harga diri depa tu yang hebat. Orang Arab dia macam tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi, biasa pergi lah. Kalau kita sembang dengan orang Arab ni, kadang-kadang kita nampak lekeh ya depa ni, tapi bila bercakap Allahu Akbar, nampak keterampilan depa tu. Dia perangai ni tuan-tuan sekalian sama juga macam orang Indonesia. Orang Indonesia ni, saya mengaji dulu, pernah mengaji lah di Indonesia tu. Dia main kelas ni kadang-kadang kasut pun tuan-tuan sekalian nampak laih betul. Kadang-kadang main mandi pun tak. Minta maaf sebut lah. Kan? Mandi pun tak. Tapi bila pensyarah tanya, ada soalan ke apa? Mereka yang mangkit tu. Mangkit pergi condemn pensyarah tu pula. Tak bapak, kami tak apa setuju dengan bapak. Tu dia tuan-tuan sekalian. Orang kita termasuk saya, pensyarah tanya ada soalan apa kah? Tunduk kepala. Orang Melayu saya tunduk kepala senyap, tak apa ni. Tu nampak tu. Walaupun nampak depa ni macam biasa, pakaian macam biasa, tetapi daripada segi percakapan, daripada segi keterampilan, itulah yang terbaik. Baik tuan-tuan sekalian. Apa yang saya sebut tadi adalah cebisan daripada cerita tentang kemerdekaan. Yang kita duk baca tentang merdeka ataupun dalam bahasa Arab dia kata istiqlal. Kalau merdeka daripada penjajah itu sudah selesai. Baik. Yang cerita ulama cerita apa tentang merdeka ni tuan-tuan? Ayat tadi kita baca, hadis tadi. Tentu itu merupakan satu kemerdekaan diri kita daripada belenggu benda-benda dunia ni. Lepas tu dalam ni juga dia kata apa? Walahul hamdu ni makna apa? Hanya kepada Allah puji.
Manusia ni dia tak boleh terikat dengan kepujian. Sebab manusia kalau terikat dengan kepujian, akan melupakan dia tentang kekurangan yang ada pada diri dia. Kita kalau duk puji lebih-lebih, dia lupa, tuan-tuan sekalian. Pasal itu ada satu istilah Arab, ketika mana diberi pujian, dia akan kata, hadza min fadli rabbi, ataupun zalikal fadlu min Allah. Itu perkataan Arab. Hadza min fadli rabbi, makna dia, ini adalah kelebihan yang Tuhan bagi dekat aku. Dan itu adalah kelebihan yang Tuhan bagi dekat aku. Itu orang kata apa? Antara jawapan kepada kalau orang duk puji kita. Kata Haji, tadi Haji baca Quran belakang tiang tu. Saya kata, Allah, saya kalau tak tengok tu, duk ingat-ingat macam Syekh Huzaifi baca. Oh ya ke? Dia kata, dia jadi lain. Betul, dia tak percaya tentang puji, tengoklah. Kan? Tak ada apa, tak ada apa sambil duduk jalan, pas ke jalan orang belah dengan lori tanah. Lagu tu kan. Dia jadi berangin ke mana tau. Kan? Kena puji. Cuba kutuk tengok. Allahu Akbar. Dia berasa merengkam dalam hati tu. Jadi segala kepujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nak puji bukan tak boleh, boleh puji. Cuma jangan puji yang terlampau-lampau. Macam mana yang kita tahu di antara sejarah berhala, tuan-tuan sekalian, sejarah berhala yang berlaku Latta, Uzza, apa semua, Mana, apa semua tu adalah hasil daripada puji. Sebab tu yang kata yang kata Nabi Isa alaihi salam, dia diangkat menjadi anak Tuhan tu pasal apa? Pasal dengan puji lah. Pasal dengan puji. Satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk ke dalam rumah pada hari raya waktu tu. Waktu tu dalam rumah ada wanita Ansar dalam rumah Nabi sambil duduk bernasyid, duduk berqasidah dalam rumah Nabi. Depa duk pujilah, depa duk puji Nabi Muhammad ni macam ni macam ni macam ni. Nabi kata apa kepada depa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi kata, hamba jangan puji aku lebih-lebih macam mana orang-orang Nasrani mereka memuji Isa anak kepada Maryam. Depa duk puji sampai tak nampak dah kekurangan yang ada pada Isa, sehinggakan Isa itu mereka mengangkat menjadi anak Allah Taala. Sebab tu Nabi Muhammad dia cukup beringat benda macam tu. Kita pun kalau kena puji, kita lupa kekurangan yang ada pada diri kita. Biar orang sebut tentang kelemahan pun tak apa. Orang tegur kita, tuan-tuan sekalian. Tegur semayang tak betul ke apa ke, kita marah. Tidak? Kita angkat tangan, Allah buat lagu tu punya angkat tangan, nampak sopan orang Dayak punya. Habis-habis orang, Ji, apa duk angkat tangan lagu tu? Siapa Ji? Awak tak betul ke? Dah kami duk tahu yang apa yang saya duk mengaji, ustaz duk mengajak Muniatul Musalli ke Qaulut Tam ke apa ke, duk mengajak di Masjid Keladi ni, angkat tangan bagi elok kata. Allah dia kata apa salah aku angkat lagu tu? Hang pun halui. Tu nak berjadi ke tu? Tapi kalau dia angkat lagu, Haji angkat tangan tu nampak macam dengan Jeneral Soekarno tu, yang buat lagu tu. Lepas tu dia angkat tangan terus tak pernah nak. Yang kata puji tu, minta maaf sebut. Bukan kata orang saya pun sama lagu tu lah. Kalau kena puji dia jadi lain macam. Baik, lepas tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saya cerita sikit yang kata nak merdeka ni daripada apa. Kita nak pergi azan dulu kah kita terus? Betul ya? Terus ya. Okey, baik. Baik tuan-tuan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita duk baca. Itu juga akidah, itu juga tauhid. Apa dia nak apa? Segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah berkuasa di atas segala sesuatu. Kita tak ada kuasa apa, tuan-tuan. Kalau benda nak jadi, yang dia telah tetapkan, maka kita menerima. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Benda tu kalau Tuhan nak jadi, Tuhan kata kun fayakun. Sebab tu istilah qada, istilah qada dan qadar itu adalah istilah yang perlu kita terima. Segala kekuasaan, segala kuasa hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan sekalian? Baik, siapa yang baca ni, Nabi kata apa? 10 marat, 10 kali. Dengan syarat apa? Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, tuan-tuan jangan duk gelang kabut mangkit ke. Tapi kalau ada kerja mangkitlah, benda ni sunat je. Cuma kita nak perbetul hak tu aja. Kadang-kadang kita ni bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Kita dah mula kepak kaki dah. Duk bersila lah tuan sekalian. Kita berasa tenang dengan duk bersila tu. Betul tak? Tu kita tu. Saya tengok Allah, rugi kalau kita tak ambil. Sebab benda tu kita duk buat. Kan? Jadi kita duduk macam mana menghadap ke arah kiblat, macam mana kita tahiyat tadi ni, baca 10 kali. Maka 10 kali kata Nabi, kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat.
Dalam 10 kali kita baca tu, sekali tu Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita 10 hasanat. 10 maksud dia 10 kebaikan. Sekali kita baca 10 kebaikan. Kita baca berapa kali? 10 kali. Maknanya 10 kali 10 100 kebaikan kita dapat. Kebaikan ni apa tuan-tuan sekalian? Kebaikan ni macam-macam benda lah. Kita dapat isteri yang salihah yang duk ada di belakang tu pun itu kebaikan. Dia boleh duk gerak kita mangkit sembahyang subuh, dia kata abang, mangkit abang duk peluk, duk tepuk kita elok-elok. Alhamdulillah. Itu kebaikan. Kalau dia gerak kita guna kaki terajang jatuh katil ya. Jahanam kita. Tak mahu sana. Kita dapat anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah. Itu kebaikan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kekuatan kaki untuk main ke masjid. Itu kebaikan. Kita hari ni tuan-tuan ada rezeki. Itu kebaikan. Itu benda-benda macam tu. Bukan nak tunggu kebaikan ni satu benda hak besar. Dah. Benda hak sikit-sikit macam ni Tuhan bagi. Itu kita pun dah rasa itu satu benda kebaikan. Termasuk dalam 10 ataupun 100 kebaikan yang Tuhan bagi. Lepas tu kata Nabi SAW, wa muhiyat anhu 10 sayyi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kepada kita 10 dosa-dosa kita. Macam-macam lah. Dosa pemohong orang, kan? Dosa maki orang, dosa balih hak orang, kan? Macam-macam lah. Kan tak puas hati kat kawan nu khianati kawan ni, dia termasuk dalam benda-benda yang macam tu. Lepas tu wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah Taala mengangkat 10 darjat di sisi Tuhan. Tuan, akhirat nanti, yaumal qiyamah ataupun di padang mahsyar, ketika mana Tuhan kenal kita, Nabi kenal kita. Di antara syafaat Nabi SAW, kata Imam An-Nawawi, disebut apa? Dia kata syafaat yang kelima, ada 5 syafaat. Syafaat yang kelima apa? Nabi SAW akan bagi syafaat untuk mengangkatkan darjat seseorang itu ketika mana di akhirat. Kita ni semua sama, semayang semua sama, tuan-tuan sekalian. Tetapi Nabi dia nak bagi kepada siapa, dia akan bagi. Kan, itu syafaat daripada Nabi SAW. Dan seterusnya, wa kanat hirzam min kulli makruh. Dan kalimah ini juga andainya kita baca, kata Nabi SAW, kalimah ni akan menjadi pendinding, kalimah ni akan menjadi pelindung, akan menjadi perisai kepada kita daripada benda-benda yang kita tak suka. Kita tak suka apa? Tuan-tuan tak suka orang khianati, tuan-tuan. Baca yang ni banyak-banyak. Baca betul-betul. Baca tu kita hayati betul-betul. Minta hari tu. Hari tu kita tak suka berlaku benda tak elok kat kita. Keluar naik motor macam mana, motor sakit. Keluar daripada Keladi ni kan, Kubelah Keladi ni pun hutan ada agak kiri kanan. Dia keluar bewak lintas pergi kat tu. Dia terbelah naik atas bewak, lain-lain kali dia apa ke dalam parit ke apa ke. Kita tak mau benda-benda macam tu. Jadi lagu tu payah kita pun dah berumur lah. Jatuh sikit dia mula nak sakit, dia mula nak apa benda-benda hak tak elok ni, benda-benda yang kita nak minta simpang daripada Tuhan. Bacalah ni banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Tak gaduh dah nak baca hak karut-marut ni. Dia kata apa? Jumpa polis, dia kata kena baca apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Dia kata lagu tu. Dia kata ustaz ada hadis tu. Saya duk cari hadis zaman Nabi, siapa jadi polis? Saya duk bilang tu lah. Duk cari-cari, saya kata tak berjumpa pun, saya kata. Jangan duk karut-karut macam tu lah. Benda-benda macam tu. Saya selalu duduk cerita tuan sekalian, amalan-amalan ni. Kita boleh lajak 5 minit kan. Tapi ni mula nak main ni dah ni. Dia nak main klimaks cerita ni. Tak apa, tu duduk cerita, lain kali kita main lain lah. Baik tuan sekalian. Lepas tu Nabi kata apa? Wa hirzam minasyaitanir rajim. Dan juga amalan ni, tuan-tuan perempuan sekalian, baca hak ni, dia di antara pelindung yang kuat daripada syaitan yang direjam. Kan? Kita habaq kat anak kita yang duduk di asrama, anak perempuan kita yang duduk histeria lah, duduk apa tu. Tuan sekalian, suruh baca ni. Hang lepas subuh hang jangan lupa baca. Hang lepas maghrib hang jangan lupa baca. Baca tuan-tuan sekalian. Syaitan ni dia kira nak kacau kita ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang kata syaitan ni dia akan ganggu kita. Orang-orang yang semayang ni tuan-tuan sekalian, dia akan ganggu. Yang kata syaitan ni, dia ganggu sungguh orang-orang yang semayang ni. Sehingga kan orang yang semayang bila dah boleh semayang, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musallun. Syaitan ni bila tengok kita semayang menangis syaitan ni. Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak halang dia daripada semayang. Syaitan tak boleh nak kacau dia daripada semayang. Syaitan nampak tuan-tuan mai ke masjid ni bawa dengan kain sejadah, bubuh dengan emas apa semua, syaitan teriak tak sangka ni masuk semayang ni.
Tetapi walaupun dia putus asa, dia cari jalan juga. Aku nak bagi orang hak semayang ni hanya sekadar semayang, semayang tidak akan melekat di hati mereka. Macam mana cara dia? Antara dia, tuan-tuan, kata Nabi, walakin fit tahrishi bainahum. Yang ni yang kita takut. Habis-habis semayang, syaitan nanti akan cucuk kita supaya kita tahrish. Tahrish ni, itu bahasa Arab. Tahrish ni maksud apa? Kita akan berpecah dan bergaduh sesama kita. Walaupun duduk satu masjid, bergaduh tuan sekalian. Tidak sih, pasal apa? Berebutkan sejadah. Minta maaf sebut saya bercakap ni. Ni kami di Pulau Pinang. Di sini tak tahu, di Kedah tak tahu, di Pulau Pinang tuan-tuan. Allah ni dah mula duk berasa hangat dah, bahang duk malam. Pasal apa? Pasal hujung bulan 4 itu tarikh tutup untuk pemilihan Jawatankuasa Korea. Oh, bergaduh. Saya pula baru depa lantik jadi apa nama PTA Kepala Batas ni. Hak tu saya nak kena hadap. Kan? Depa duk habaq duk hin dah, ustaz. Ada 2-3 masjid ustaz kata masjid panai punya. Mampus saya. Depa tak kira tok qadi mai ke apa ke, janji kami nak bergaduh ya. Tuan, orang semayang bukan tak semayang. Semayang, duk semayang sekali, Jumaat duk sekali. Tapi dalam waktu tu ada satu kumpulan ni kami nak tarik juga masjid ni. Jangan duk bagi depa. Kalau bagi depa ni sehari habis duit masjid, kerja duk buat kuliah, kerja duk buat apa-apa semua ni. Untuk kami ni hak nak makan kami malam Jumaat tak ada. Ada juga kumpulan ni. Kumpulan sup kuda ni ada. Ada tuan sekalian. Dulu bila depa pegang dulu tak ada apa. Masjid ni jadi lesu, masjid ni jadi sunyi. Masjid ni hanya sekadar semayang Jumaat, hanya semayang-semayang biasa. Nak buat ceramah pun dia kata, pasal apa nak buat ni? Ada tak ada hari kebesaran apa? Ada. Bila panggil main ceramah, tunjuk kat depa tak mau. Depa tolak penceramah macam tu. Lain kali tak buat. Lepas tu, masyarakat pun bilalah lagu tu, masyarakat nak kepada ilmu. Depa pun tukar Jawatankuasa duk ada ni, ambil Jawatankuasa baru. Jawatankuasa baru naik pula, dia buat satu perubahan. Dia buat main ustaz-ustaz, dia hidupkan masjid. Tuan-tuan, semua dia bagi kepada anak-anak Korea. Rupanya ada orang-orang yang tak suka. Walaupun kaki semayang. Ini Nabi dah habaq kepada kita, syaitan dia akan usaha sampai tak tu. Mula dia akan kacau kita jangan bagi semayang, tuan-tuan. Bila kita dah mula semayang, dia akan menangis, dia akan putih asa. Tetapi dalam hati dia, walaupun hang semayang, aku nak bagi juga. Orang yang semayang, semayang itu tidak lekat di dalam hati dia, hang bergaduh sama-sama hamba. Kalau kita fikir kita semayang, tuan-tuan, tak bergaduh kita. Tak apa nak setuju tau ni. Cukup kan? 5 minit dah lebih ni. Baik. Saya nak perhabis hadis ni, tak ada nak baca lah yang kata merdeka apa, tak ada nak baca. Hadis ni tuan-tuan, baca yang tu. Kemudian Nabi kata wala yahilla li dhanbin yudrikuhu illa syirk, dan tidak akan ditimpa azab kepada kita andainya kita terkhilaf, kita pergi buat dosa. Allah Taala akan hold dulu azab tu. Makna dia aku tak akan bagi lagi. Aku buka lagi kesempatan untuk dia bertaubat, melainkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan, takat itulah saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian kan. Malam ni simple saja. Jadi kita ulang sikit untuk bagi tuan-tuan ingat balik lepas pada sembahyang subuh, lepas daripada sembahyang maghrib. Kan? Jangan duk gagah duk nak mangkit awal ataupun nak duk bersila ke apa, jangan lagi baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ada satu lafaz dalam ni kita baca apa? Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Kan, biyadihil khair kita baca 10 kali tuan-tuan sekalian, maka benda tu akan dapat fadilat yang kita baca dan juga kita kongsikan pada malam ni. Saya minta maaf bukan kata terlajak 5 minit, dah terlajak pergi 10 minit dah ni. Kan? Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada ketelanjuran, kelemahan dan juga kedhaifan diri saya sendiri. Insya-Allah tuan, kita jumpa lagi insya-Allah. Kita jumpa lagi. Ya. Ya. Itu untuk subuh dengan maghrib. Ya, subuh dengan maghrib. Tidak disunnahkan. Kan? Tidak disunnahkan. Nah, kadang-kadang orang baca juga, tak apalah nak baca tak salah. Cuma sunnah tu kita tak dapat. Sunnah ni apa? Kita ikut sunnah Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan? Quran kata kalau Nabi buat mai hangpa ambil. Kan? Kalau hak mana Nabi cegah hangpa jangan buat. Kan? Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tuan-tuan nak baca, silakan baca. Kan, daripada hadis, banyak hadis yang menceritakan tentang siapa yang baca lepas subuh dan lepas maghrib sahaja. Okey, boleh tuan-tuan? Cukup. Okey, baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.